Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga daripada tanda besar hampirnya kiamat ialah turunnya Nabi Isa AS. Firman Allah Ta'ala, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Artinya, dan kerana ucapan mereka, ucapan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, ataupun ucapan orang-orang Yahudi, ucapan orang-orang Yahudi, maksudnya ialah orang Yahudi, Bani Israel. Sesungguhnya kami, yakni orang-orang Yahudi, telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah alaihi salam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, sebenarnya mereka dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak seorang pun dari ahli kitab, yakni orang Kristian, kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini menegaskan bahawa yang mereka bunuh, yang mereka salib, bukannya Nabi Isa AS, orang yang diserupakan, yang dikelirukan. Bahkan mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh itu Nabi Isa AS, dalam keadaan yang kelang kabut. Mereka memburu Nabi Isa. Orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa sudah dibunuh. Mereka menyanjung peristiwa pembunuhan itu, dan lambang salib menjadi lambang kemegahan mereka. Ayat ini menyatakan bahawa Yahudi tidak berjaya membunuh Nabi Isa dan mereka tidak berjaya menyalibkan Nabi Isa. Allah mengangkat Isa ke langit, mengangkat di sisinya, dan memberi isyarat bahawa golongan ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum berlakunya hari kiamat. Ibnu Jarir At-Tabari, iaitulah seorang ulama tafsir yang terkenal, yang mengarang tafsir At-Tabari, telah menakalkan pendapat-pendapat sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan ayat yang tersebut di atas, khususnya di dalam perkara berimannya ahli kitab sebelum wafatnya Isa AS. Beliau menegaskan
Pendapat yang paling sahih ialah bahawa tidak ketinggalan seorang pun di kalangan ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, malaikat semuanya beriman kepadanya sebelum daripada wafatnya. Ibnu Jarir At-Tabari membuat kesimpulan bahawa orang-orang Kristian semuanya akan masuk Islam sebelum wafatnya Isa alaihi salam setelah turun ke bumi. Berkata Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kawthari rahimahullah, iaitulah seorang alim hadis daripada India, maksud kenyataan At-Tabari bukannya ada lagi pendapat lain yang boleh dipegang juga seperti kelaziman daripada maksud istilah pendapat yang paling sahih, tetapi beliau bermaksud juga menolak pendapat yang lain daripadanya, di mana Syekh Muhammad Zaid Al-Kawthari rahimahullah menyatakan maksud At-Tabari mengatakan pendapat yang sahih bukan bermakna dia menerima pendapat yang lain. Maknanya menolak pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan Isa dimatikan. Menolak pendapat-pendapat itu. Berkata Imam Imaduddin Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, sesungguhnya maksud daripada ayat-ayat yang tersebut ialah memutuskan terbatalnya apa yang didakwa oleh Yahudi bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam dan menyalibnya, dan kalangan jahil di kalangan orang-orang Nasrani pula menyerah dengan pendapat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa yang sebenarnya bukan begitu, tetapi mereka telah dikelirukan dengan seorang yang diserupakan dengan rupa Nabi Isa alaihi salam, dan mereka membunuh orang yang diserupakan itu dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dalam keadaan ia masih hidup, dan sesungguhnya ia akan turun sebelum kiamat seperti dinyatakan oleh hadis-hadis yang mutawatir. Lalu ia membunuh Al-Masihud Dajjal yang menyesatkan, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, yakni tidak menerima lagi dari orang-orang yang bukan Islam, sama ada memilih Islam atau pedang, di mana ayat ini menyatakan akan beriman kepadanya oleh semua ahli kitab dan tidak ada seorang pun yang menyalahinya. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa bukan sekadar Nabi Isa dia angkat ke langit, bahkan di sana ada hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir makna yang diriwayatkan oleh ramai kalangan para sahabat, bukan seorang, yang tidak boleh diengkarkan benarnya. Mengengkarkan hadis mutawatir, kalau tahu hadis itu mutawatir, menyebabkan seseorang itu rosak imannya, punah imannya, keluar daripada Islam kalau dia tahu hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, menyatakan bahawa Nabi Isa akan turun ke bumi di akhir zaman, membunuh Dajjal dan menghapuskan salib yang dibanggakan oleh orang Kristian, membunuh babi yang dihalalkan oleh orang Kristian, padahal Allah mengharamkan lagi babi, termasuk syariat Injil dan Taurat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Orang Kristian hari ini sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa. Dan menghapuskan jizyah bermakna akan berlaku kemenangan Islam, dikalahkan kekufuran, di mana tidak dibenarkan lagi mereka masuk Islam ataupun mereka diserang habis-habisan. Tidak ada jizyah lagi. Sebelumnya ada jizyah. Itu mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berkata Al-Alamah Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dan tidaklah tercela kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam
di atas sifat Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi akhir zaman. Sesungguhnya telah menjadi ijma' di kalangan ulama umat ini dan masyhur di dalam hadis yang sampai ke peringkat mutawatir pada maknanya, dan menurut satu kaul ianya dinyatakan juga oleh kitab suci Al-Quran, dan wajiblah beriman pada turunnya Nabi Isa AS dan dikumpulkan orang yang mengingkarinya seperti ahli-ahli falsafah. Ahli-ahli falsafah yang menggunakan akal, tak terima akal Nabi Isa boleh naik ke langit, kan tidak ada oksigen, tak ada udara atas langit tu yang boleh menghidupkan manusia. Itu pendapat ahli falsafah. Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh melakukan segala-galanya. Kita kena terima apa yang ada dalam Quran yang Nabi Muhammad SAW cerita. Kita kena terima hakikat ini. Nabi Isa dia angkat ke langit, Nabi Isa turun ke bumi, dan Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kerana Al-Quranul Karim menasahkan kitab-kitab yang lebih dahulu daripadanya. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan memerintah negara dengan syariat Islam. Mula-mula Imam Mahdi yang memimpin negara. Imam Mahdi meninggal dunia dalam masa, satu riwayat kata 6 tahun, ada kata 9 tahun. Lepas mati Isa memimpin pemerintahan. Kerana Isa diturunkan sebagaimana umur diangkat. Masa diangkat umurnya 30 tahun. Masa turun macam 30 tahun juga umur dia. Dan dia memerintah dalam usia 30 tahun. Usia yang muda, melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Al-Alusi menegaskan, kemudian Nabi Isa AS selepas turunnya berkekalan menjadi Nabi di atas pelantikan sebelum ia diangkat, yakni ia tidak dipecat, tetapi hukum syariat yang telah diwahyukan kepadanya dahulu telah dinasahkan, dan ia ditaklifkan, diwajibkan dengan syariat-syariat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkara dasar atau perkara cabang. Tidak ada lagi wahyu berkenaan hukum syariat kepadanya. Bahkan ia menjadi khalifah Rasulullah SAW dan menjadi pemerintah yang berhukum dengan ajarannya di kalangan umatnya, di mana Nabi Isa AS dimaklumkan kepadanya di masa ia di langit sebelum ia diturunkan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah mengilmukan Nabi Isa AS sebelum diturunkan ke bumi. Bahkan berita turunnya Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Isa AS, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, ini ucapan Nabi Isa ketika dia ada di bumi dahulu, di Palestin. Wahai Bani Israel, Bani Israel adalah kaum dia. Nabi Isa daripada Bani Israel. Nabi Isa bukan orang putih, bukan orang mereka. Nabi Isa adalah orang Yahudi, Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan daripada kamu untuk membenarkan apa yang ada di hadapanku dan kitab Taurah, dan memberitahu berkenaan dengan seorang Rasul yang dilahirkan selepas aku bernama Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata pula al-Imam al-Mufassir Ibnu Athiyah Al-Gharnati Al-Andalusi, itu salah saja. Al-Gharnati iaitu Granada, Granada. Al-Andalusi, Spanyol, di dalam tafsirnya, dan telah menjadi ijma'ul ummah berdasarkan kepada apa yang terkandung di dalam hadis yang mutawatir bahawa Nabi Isa AS itu berada di langit dalam keadaan hidup, dan ia akan turun di akhir zaman. Lalu ia membunuh babi, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, melemparkan keadilan, dan tegaklah agama Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW
ia akan menunaikan haji di Baitullahil Haram dan menunaikan umrah. Dan Isa akan pergi haji, akan buat umrah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditugaskan oleh Allah membunuh Al-Masihud Dajjal. Al-Masih ada dua, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang pembohong, Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih yang benar. Orang Kristian juga menyebut Al-Masih. Al-Masih. Kristian ada mazhab banyak. Ada mazhab yang menerima Al-Masihud Dajjal ikut orang Yahudi. Ada mazhab yang menerima Al-Masih Isa bin Maryam. Berkata Al-Imam Al-Faqih Abdul Walid Ibn Rushd rahimahullah, mestilah turunnya Nabi Isa alaihi salam, kerana hadis yang mutawatir menyatakan begitu. Tersebut di dalam kitab Al-Atabiyah bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemui seorang pemuda, lalu ia berkata kepadanya, wahai anak aku, mudah-mudahan kamu sempat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, sampaikan kepadanya salam dariku untuk meyakinkan bahawa Isa alaihi salam akan turun ke dunia. Bahkan Ibn Rushd, iaitulah seorang ulama fiqh dari Andalus, Spanyol, kitab dia Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kitab karangan dia yang terkenal dalam ilmu fiqh. Ibn Rushd mengatakan bahawa Nabi Isa turun mengikut riwayat yang mutawatir dan mengesahkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an untuk meyakinkan seorang pemuda yang mengaji dengan dia, kalau mu sepak dengan Nabi Isa, sampaikan salam aku kepada dia. Berkata Al-Allamah As-Safarini Al-Hambali rahimahullah, telah menjadi ijma' al-ummah berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan tidaklah mengingkarinya oleh seorang pun di kalangan ahli syariat, dan sesungguhnya orang-orang yang mengingkarinya ialah di kalangan ahli falsafah dan orang yang tidak percayakan Tuhan yang tidak boleh dikira pendapat mereka. Sesungguhnya telah menjadi ijma' ia akan turun berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah turun padanya syariat yang berasingan ketika turunnya dari langit, sekalipun kitabain tetap ada dan ia masih bersifat dengannya. Walaupun kitab Taurah dan Injil masih ada, tak dipakai lagi. Wajib beriman berdua kitab itu, wajib kena pakai Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kitab Quran menasahkan kitab yang dahulu daripadanya. Berkata Allamah Asy-Syaukani Al-Yamani Asy-Syaukani dengan sim sa, ada titip 3. Al-Allamah Asy-Syaukani, sesungguhnya hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi adalah hadis mutawatir. Begitu juga hadis yang menyatakan munculnya Dajjal, hadis mutawatir, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga pendapat Asy-Syarif Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani dan Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahumullah, menjadi suatu perkara yang mendukacitakan, kerana ada di kalangan ulama tanpa tahqiq, tanpa membuat kajian yang mendalam. Kita maaf pada ulama ini, kerana zaman dulu kita payah, bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kitabnya mudah, kata-kata dicetak balik kitab itu. Zaman dulu pakai hafalan saja, pakai hafal, tak banyak. Satu negeri satu kitab, satu negeri satu kitab. Sekarang ni banyak kitab dicetak sampai beribu. Zaman dulu satu daerah satu Quran, bukan tiap-tiap rumah ada Quran. Kena payah nak cetak, menyebabkan bergantung pada hafazan. Jadi setengah-setengah ulama ni dia mengikut hafal dia, kan dia tidak baca kitab-kitab di tempat yang lain. Ini jadi masalah. Ada kalangan ulama tanpa tahqiq menyatakan turun Nabi Isa sebagai hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Di antara mereka ialah almarhum Syekh Mahmud Shaltut rahimahullah. Mahmud Shaltut ialah Syekhul Azhar, bukan sebarangan orang. Mahmud Shaltut
menyatakan dalam kitab Aqidah wa Syariah turunnya Nabi Isa adalah hadis ahad. Hadis sahih tapi ahad. Ia meriwayatkan dia seorang saja. Bila hadis ahad, orang yang menafikan hadis ahad jahat adab, tidak menjadi kafir. Hadis ahad. Ini kerana pembacaan yang terhad di masa itu. Sekarang sudah dikaji, terutamanya Syekh Zahid Al-Kautsari, seorang muhaddis yang terkenal dari India yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi, membuat kajian dan menulis tentang tu Nabi Isa alaihi salam, meriwayatkan berpuluh-puluh sahabat meriwayatkan hadis turun Nabi Isa, bukan seorang sahabat sahaja. InsyaAllah kita akan membaca hadis-hadis yang sahih dan mutawatir pada maknanya berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan membaca hadis-hadis yang sahih dan mutawatir pada maknanya berhubung dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah kita baca ayat-ayat Quran minggu lepas berkenaan isyarat yang bermaksud Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dengan selamat, tak berjaya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan memaksudkan bahawa orang-orang Kristian di akhir zaman akan masuk Islam, memberi isyarat bahawa Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman. Walaupun tidak ada ayat yang totok mengatakan Nabi Isa turun, tetapi di sana ada hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Yang sahih dengan makna tiap-tiap orang rawi, ulama yang meriwayatkan hadis, bermula daripada pengarang kitab itu, kitab yang menulis hadis-hadis ini, diriwayatkan seorang demi seorang turun-temurun sehingga sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang dipercayai, bukan saja ilmunya, termasuklah juga amanah ilmunya, amanah dirinya berpegang dengan agama, dengan ajaran Allah. Itu hadis-hadis yang sahih, yang ketahui kuat ingatannya, bukan lupa, ingatannya kuat, hafazannya, ingatannya kuat. Ini hadis-hadis yang sahih. Mutawatir sudah diterangkan, iaitulah ramai meriwayatkan, bukan seorang meriwayatkan. Kalau sekiranya yang meriwayatkan hadis itu ingatannya tak kuat, maka hadis itu hadis hasan, hadis yang baik, tak namakan hadis yang sahih. Boleh jadi hujah. Sekiranya yang meriwayatkan hadis itu orang yang pelupa, akhlaknya baik, itu hadis yang dhaif, yang lemah. Kadang-kadang hadis yang dhaif ini menjadi sahih, menjadi hasan dengan adanya orang-orang lain yang bersama meriwayatkan hadis itu melalui sanad yang lain, jadi hadis sahih juga. Dan di sana ada hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Maudhu' ni hadis rekaan. Ada mereka yang berbohong meriwayatkan hadis. Ada. Bukan sebahagian orang disebut ulama tapi bohong meriwayatkan hadis. Nak memenangkan hujahnya dalam berdebat, dia kata Nabi bersabda, pada Nabi tak bersabda. Ini hadis yang maudhu', hadis yang direka-reka, yang ditambah-tambah.
Ada yang tak sengaja memasukkan bukan hadis menjadi hadis. Itu juga termasuk hadis maudhu'. Hadis maudhu' tidak boleh menjadi dalil dalam segi hukum syarak. Hadis dhaif boleh menjadi amalan untuk menggalakkan amalan-amalan yang soleh dan meninggalkan kemungkaran. Ada hadis yang meriwayatkan fadailul a'mal, fadilah amalan-amalan, itu boleh dengan hadis-hadis yang baik. Adapun dari segi nak menetapkan hukum syarak, mestilah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hukum ini boleh tak boleh, boleh pakar tak boleh pakar, mesti berpandukan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan, baru boleh menetapkan hukum syarak. Dalam perkara yang berkait dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, di sana ada hadis-hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir. Hadis-hadis ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di sana ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Quran. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran, iaitu paling hebat. Ada ayat Quran yang menafsirkan Quran sendiri. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menafsirkan as-siratal mustaqim. Ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada ayat Quran, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Itu yang paling kuat. Tuhan sendiri menafsirkan ayat-ayat Quran. Dan di sana ada hadis-hadis yang menafsirkan ayat Quran. Hadis-hadis Nabi menafsirkan, Nabi sendiri menafsirkan ayat Quran. Di antaranya ialah kita sembahyang, kita puasa. Quran mengatakan aqimus salat, bagaimana nak sembahyang. Quran tak beritahu rukun sembahyang macam mana, niat mana, dulu hak mana, Fatihah hak mana. Jadi Nabi menafsirkan, mendirikan sembahyang, menafsirkan puasa Ramadan, menafsirkan ibadat haji. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang bagaimana kamu tengok aku sembahyang. Aku sembahyang macam mana? Itu menafsirkan aqimus salat, dirikan sembahyang. Puasa, haji, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Ini hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Adapun ilmu saraf, sembahyang batin, puasa batin, itu ilmu pelawak. Ini orang yang menyesatkan orang. Setengah orang kita dia malas sembahyang dah. Nak boleh malas sembahyang. Apakah sembahyang batin tak sembahyang? Cuba berkah tak soal makan batin pula. Macam mana? Berkah tak makan. Tak makan batin. Ini kena faham. Jadi kena jaga orang-orang yang menipu. Tentang zahirnya Nabi Isa alaihissalam banyak hadis. Di antaranya ialah an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الحرب وفي رواية يضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يوم قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه البخاري ومسلم. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari Sa'id bin Musayyab
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, Sa'id bin Musayyab ialah tabi'in, bukan sahabat. Abu Hurairah ni tok tua dia. Ini riwayat yang sahih. Sa'id bin Musayyab riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, hampirlah turun di kalangan kamu Isa bin Maryam, yang akan menjadi pemerintah yang adil, memecahkan salib, membunuh babi, menghapuskan perang, kerana tiada lagi orang yang menentang. Menurut satu riwayat yang lain, menghapuskan jizyah, melimpahnya harta sehingga seorang pun tidak mahu menerima sedekah, sehingga satu sudut itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, dan bacalah jika kamu mahu akan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidak ada seseorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya yang Isa bin Maryam alaihissalam, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hadis ini menyatakan turun Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, akan turun dan memimpin negara, memerintah negara, menjadi ketua negara. Habis segala raja presiden tunduk kepada Isa bin Maryam. Ini selepas Malhamah Kubra, mungkin perang dunia yang ketiga, wallahu a'lam. Ada orang kata perang dunia yang ketiga, wallahu a'lam, akan berlaku. Orang Islam akan menang dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi memimpin dulu negara, yang kita baca dulu. Imam Mahdi memimpin negara. Imam Mahdi memerintah selama 7 tahun atau 9 tahun. Mati Imam Mahdi, Isa mengambil alih memerintah negara. Isa menjadi ketua negara, bukan saja itu imam sembahyang. Kita orang Melayu ni kalau Nabi ni tak imam sembahyang, tak imam nikah je. Itu je. Menjadi pemimpin negara, memerintah negara, menghancurkan salib. Salib dihancurkan. Membunuh babi. Tak ada orang makan babi. Hari ini orang Kristian makan babi. Dia mengaku ikut Nabi Isa. Nabi Isa mengharamkan babi. Itu sudah menyeleweng daripada ajaran Isa alaihissalam. Menunjukkan bahawa orang Kristian menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengharamkan babi, tidak menyembah salib. Itu semua mengarut. Orang Yahudi dihapuskan. Isa diutuskan kepada Bani Israel. Mereka tak terima Isa alaihissalam. Yahudi dikalahkan. Setelah Dajjal dibunuh, Yahudi dikalahkan, orang Kristian masuk Islam. Dihapuskan jizyah. Islam berkuasa, menjadi kuasa besar dunia. Islam balik menjadi kuasa besar dunia. Jadi kuasa besar dunia balik. Islam akan menang sekali lagi. Islam akan menang. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebut pada satu hari Nabi menyampaikan khutbah. Islam dimulakan dengan nubuwah, dengan kenabian. Nabi sendiri menjadi ketua negara. Kemudian khilafah rasyidah, pemerintahan para sahabat yang mendapat petunjuk, khilafah rasyidah. Kemudian mulkan jabriyan, pemerintahan raja yang zalim. Kemudian mulkan adudan, raja yang menggigit rakyat, memamah rakyat, mamah rakyat. Lepas tu balik pada khilafah ala nahjin nubuwah, pemerintahan mengikut kenabian. Kita faham sedikitlah zaman kita ni hak jenis kekal ke jenis zalim, tak tahulah. Mulkan adudan, mulkan jabriyan, pemerintahan yang zalim. Lepas tu mulkan adudan, pemerintahan yang menggigit, yang memamah rakyat. Bakal mamah aku pada zaman kita ni, wallahu alam. Memamahkan rakyat. Lepas tu mulkan ala khilafah ala nahjin nubuwah, akan balik pemerintahan mengikut kenabian. Imam Mahdi dan pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, yang memerintah dengan adil, sehingga
fadilatnya sujud satu kali lebih baik pada dunia dan segala isinya. Kemudian berlakunya kiamat yang besar selepas itu. Jadi kita ni belum lagi masa berlakunya kiamat, masih ada lagi zaman Islam akan menang sekali lagi. Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid wa ana awla an-nas bi'Isa bin Maryam li'annahu lam yakun nabiyyun baini wa bainahu nabiy lam yakun baini wa bainahu nabiy wa innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulan marbu'an ila al-humrati wal bayad alayhi thawbani mumassarani ka'anna ra'sahu yaqturu ka'anna ra'sahu bukan ka'anna ra'sahu ada mudah di atas yaqturu wa in lam yusibhu baladun fayadqa as-sadid wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah wa yad'u an-nasa ila al-islam fayahliku Allahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam fayuhlika Allahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam wa yuhlika Allahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal wa taqa'u al-amnatu 'ala al-ard hatta tarta'a al-usudu ma'a al-ibli wan-nimaru al-baqari wadh-dhi'abu ma'a al-ghanami wa yal'abu as-sibyanu bil-hayati la tadurruhum fayamkutu fil ardi 40 sanah thumma yatawaffa wa yusalla 'alaihi al-muslimuna wa yadfanuna. Artinya para nabi-nabi itu adalah bersaudara, seperti saudara yang ibunya berlainan, ayahnya satu. Nabi-nabi, yakni dasar agama mereka ialah satu, iaitu mentauhidkan Allah. Semua nabi-nabi mengesahkan Allah. Tidak ada nabi meninggalkan Allah. Tidak ada nabi yang mengajar syirik. Tak ada nabi mengajar syirik. Nabi semua mengajar la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Orang Yahudi tak kata Yesus anak Allah. Itu menyeleweng. Sepatutnya tak begitu. Orang Hindu patutnya tak kata Ibrahim ni Tuhan, Brahma. Tuhan Allah satu saja. Orang Kristian tak patut kata Nabi Yesus yang anak Tuhan, Maryam ibu Tuhan. Itu mengarut semua. Mengadakan Tuhan lain berallah, mengarut. Semua nabi-nabi mengesahkan Allah sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbeza dalam cabang syariat, walaupun cabang hukumnya berbeza, hukum syaraknya berbeza di antara satu zaman dengan zaman yang lain. Macam zaman Muhammad SAW antara satu mazhab dengan mazhab yang lain ada beza, kerana negeri yang berbeza, kerana guru-guru yang berbeza menerima riwayat-riwayat hadis dalam perkara cabang agama, ke cabang, ke asas. Tapi ke asas mengesahkan Allah, percaya pada hari akhirat, ada dosa dan pahala, percaya pada malaikat, percaya pada rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ini sama saja. Yang berbeza cabang-cabang syariat. Ibu mereka ramai, tetapi agama mereka satu, Islam. Akulah orang yang paling utama mempunyai hubungan dengan Isa bin Maryam, kata Nabi Muhammad SAW. Aku lebih layak ada hubungan dengan Isa bin Maryam, kerana tiada nabi yang lain di antaraku dengannya. Selepas Nabi Isa tak ada nabi yang lain. Selepas Nabi Isa 400 tahun lebih tak ada nabi. Dunia dalam keadaan yang gelap, tak ada nabi. Selepas itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Isa putus, tak ada nabi. Kemudian dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia akan turun, Nabi Isa akan turun. Apabila kamu melihatnya, kenalah ia baik-baik, kata Nabi.
Kalau mau tengok kena dia baik-baik, Nabi sebut tanda-tanda dia. Ia seorang lelaki yang sederhana, seorang yang sederhana, tidak terlalu besar, tidak kecil. Tubuh dia lebih cenderung kepada tinggi, warnanya merah putih, warna tubuh dia merah putih. Itu kenal, Nabi kata. Itu daripada bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Merah putih. Ia memakai dua pakaian yang putih kekuningan. Dia pakai pakaian yang putih kekuningan. Yang sangat cantik, rupa dia sangat cantik. Dia orang yang lawa, Nabi Isa ni. Masa dia angkat ke langit umur 30-an. Umur masih muda. Cantik. Seolah-olah rambut kepalanya menitiskan air sekalipun tidak basah, yakni seorang yang sangat cantik. Rambutnya menjulur ke hadapan. Macam orang muda-muda lah, sengaja buat jolur dapat rambut. Macam rambutnya macam basah. Ini kecantikan Nabi Isa alaihissalam. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, menghapuskan cukai diri, cukai. Mengajak manusia kepada Islam. Allah membinasakan pada zamannya semua agama malaikat Islam, tinggal Islam saja. Allah membinasakan pada zamannya Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal dibinasakan kerana orang Yahudi melantik Al-Masihud Dajjal. Al-Masih yang bohong. Al-Masih mana yang menghapuskan kebatilan. Orang Yahudi melantik Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang bohong, kononnya menghapuskan kebatilan tetapi membawa kesesatan. Iaitulah seorang pemimpin yang dilantik oleh orang Yahudi yang digelar Dajjal, pembohong besar. Nabi dah sebut, mata dia buta sebelah. Simbol menerima dunia saja, tak ada akhirat. Menunjukkan sihir. Menunjukkan sihir, kita dah baca. Negeri yang ikut dia senang, negeri yang tak ikut dia susah. Itu kezaliman, zalim, jahat Dajjal ini. Ini didukung oleh orang-orang Yahudi dan pengikut-pengikutnya. Di antara pengikutnya ialah orang-orang Kristian Zionis, Kristian Zionis yang menyokong Yahudi, termasuklah orang-orang Islam yang munafik ikut dia. Ini Dajjal, dia mengetok sekejap saja. Selepas Imam Mahdi turun, Zahir Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Isa membunuh Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Dia bunuh dekat Bandar Tel Aviv, Babulud. Nama kampung Babulud. Kampung tak ada sedia dah. Di situlah tempat Nabi Isa bunuh Dajjal. Pada zamannya berlaku keamanan di atas muka bumi. Setelah Nabi Isa memerintah, berlaku keamanan di atas muka bumi, sehingga singa-singa dapat makan bersama unta-unta. Berlaku keberkatan. Bila berlaku keberkatan, Tuhan jadikan binatang-binatang buah dino. Singa boleh berkawan dengan unta. Harimau-harimau dapat makan bersama lembu-lembu. Serigala-serigala bersama kambing-kambing. Kanak-kanak bermain dengan ular-ular. Tidaklah ular itu menyakitkan mereka. Dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Isa memerintah selama 40 tahun. Lama, 40 tahun dia memerintah. Kemudian ia diwafatkan, mati. Lalu ia disembahyangkan oleh orang-orang Islam dan dikebumikan. Itu pemerintahan dia selama 40 tahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis lain. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda, bagaimana keadaan kamu apabila turun kepada kamu ibnu Maryam, Isa bin Maryam alaihi salam. Pada masa itu pemimpin kamu dari kalangan kamu. Masa Nabi Isa turun, awal memimpin ialah Imam Mahdi, kalangan umat Muhammad SAW. Dari kalangan keluarga Nabi akan jadi pemimpin. Kalangan ahli bait akan jadi pemimpin.
masa itu. Bila dia turun, kita akan baca hadis kemudian, turun di Dimashq, turun di Syria. Dia menara putih. Menara putih. Ada riwayat mengatakan menara ni masjid, ada kata menara tu menara gereja, wallahu a'lam. Ulama kata menasabah gereja. Dia turun di situ membawa orang Kristian pergi ke masjid. Ketika Imam Mahdi dikepung oleh badan tentera musuh, dikepung, dan dia masuk ke masjid selepas orang bang nak sembahyang subuh. Kemudian Imam Mahdi setelah kamat, Nabi Isa mari, lalu Imam Mahdi berundur suruh Isa jadi imam. Nabi Isa kata, tidak, kamu jadi imam, memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun, ada salah aja, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yaum al-qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al fasalli fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhihi al-ummah. Rawahu Muslim wa Ahmad. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, masih dan sentiasa ada kalangan umatku golongan yang berjuang di atas kebenaran secara betul terang sehingga hari kiamat. Lalu ia bersabda lagi, lalu turunlah Isa bin Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka pada masa itu, silalah bersembahyang, yakni menjadi imam. Isa bersabda, tidak, sesungguhnya di kalangan kamulah yang menjadi pemimpin sebagai kurniaan Allah kepada umat ini. Hadis ini lebih panjang pada hadis dulu. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad menunjukkan bahawa tiap-tiap zaman ada kumpulan Islam yang memperjuangkan Islam. Akan ada tiap-tiap zaman ada parti Islam, parti, kumpulan, jamaah, makna serupa je, yang memperjuangkan Islam. Akan ada. Ini mengganti Nabi. Nabi tidak ada lagi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ialah kumpulan Islam yang memperjuangkan Islam, yang Tuhan sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada daripada kamu orang yang beriman, satu ummah, satu kumpulan, yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada kebajikan, kepada Islam, yang berdakwah, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka yang akan mendapat kemenangan. Kumpulan ini ada 3 syarat. 3 syarat kumpulan ini. Yang pertama, yad'una ilal khair, yang berdakwah, dia berdakwah. Yang kedua, amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Yang ketiga, nahi munkar, cegah kemungkaran. Ini 3 syarat. Kalau ada kumpulan tu, dia berdakwah, dakwah. Sungguh dengan cegah tak ada. Tak bergaduh dengan orang. Ini bukan kumpulan. Ini kumpulan serpihan saja. Serpihan. Kumpulan yang sebenar, dia mesti berdakwah, menyuruh dan mencegah. 3 syarat. 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. Walaupun kita tidak mencela orang yang mengajar saja, yang bekerja saja, buat kebajikan saja, kita tidak mencela. Tetapi kumpulan yang mengganti Nabi mestilah memenuhi 3 syarat yang disebut oleh ayat yang dibaca tadi, menyuruh, berdakwah, menyuruh dan mencegah. Ada 3 perkara. 3 perkara ini kena ada, sentiasa ada sehingga hari kiamat. Sama ada menang ataupun kalah akan ada. Menang sekejap, Umar bin Abdul Aziz 2 tahun saja. Lepas 2 tahun mati dia, tak ada lagi. Lepas tu ada kumpulan yang mempertahankan Islam. Ada. Celah-celah tu ada. Salahuddin Al-Ayyubi
yang mempertahankan Islam, memerintah dengan adil kuasa, patuh kalah. Ada, walaupun berlaku zalim, berlaku kekejaman, kumpulan yang bercakap tentang Islam macam Nabi ajarnya tak ada. Kumpulan ni dia tak berani orang bunuh ke, orang jil ke, orang apa ke, tak berani, akan ada. Dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan agama Islam tidak mati. Tak mati agama Islam ni. Orang cuba nak haramkan Islam, nak bunuhkan Islam, tak padam cahaya dia. Allah Ta'ala tetap pelihara. Akan ada orang mempertahankan Islam, walaupun lapar, walaupun ta'urah, walaupun dhaif, walaupun miskin, dia tidak tunduk kepada orang yang cuba nak matikan Islam. Akan ada. Sehinggalah turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Turun Nabi Isa, pada masa itu pemimpin ada. Pemimpin iaitu Al-Mahdi, Imam Mahdi menjadi pemimpin. Imam Mahdi jadi pemimpin. Bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi berundur ketika sembahyang subuh. Isa kata, "Dok, mu jadi imam, memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Imam Mahdi jadi pemimpin sehingga Imam Mahdi mati, barulah Nabi Isa memerintah dengan adil, macam hadis dulu juga disebutnya. Hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yahbitanna ibn Maryam yafajjir rawha hajan aw mu'tamiran aw la yuthaniyannahuma, rawahu Muslim. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam mengangkat suara bertalbiyah. Nabi Isa bin Maryam akan mengangkat suara bertalbiyah, menunjukkan dia mengerjakan haji di suatu tempat bernama Fajjur Rawha. Lalu dia mengerjakan haji atau umrah atau mengumpulkan kedua-duanya. Akan tiba satu masa Nabi Isa turun ke bumi. Nabi Isa mengerjakan haji dan umrah dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Nabi Isa akan menunaikan umrah, haji dan umrah. Dia bertalbiyah di Fajjur Rawha, nama tempat. Nabi sebut Nabi Isa akan turun ke bumi dan menunaikan haji dan umrah, pergi ke Mekah, buat haji, buat umrah dan bertalbiyah macam orang Islam menunaikan haji dan umrah, dengan makna dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hakim menambah dalam riwayatnya dan beliau menghukumnya dengan hadis sahih, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahbitanna ibn Maryam hakaman adlan wa imaman muqsitan wa la yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamiran wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya wa la ruddanna alaihi, rawahu Al-Hakim. Artinya, demi sesungguhnya Isa bin Maryam akan turun sebagai pemerintah yang sangat adil dan pemimpin yang sangat baik. Ia berjalan melalui Fajjur Rawha macam hadis tadi, lalu mengerjakan haji atau umrah atau kedua sekali, dan ia akan datang menziarahi kuburku. Dia pergi ke Madinah, ziarah kubur Nabi, sehingga ia memberi salam kepadaku dan aku menjawab salamnya, kata Nabi. Dia ziarah Madinah, ziarah kubur Nabi, sebagaimana ada orang mengerjakan haji dan umrah. Di antara hadis yang diriwayatkan di An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fa bainama huwa kadzalik idh ba'athallahu al-Masih ibn Maryam fa yanzilu 'inda al-manarati al-bayda syarqi Dimashq baina mahruzatayn wadi'an kaffayhi ala ajnihati malakayn idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i." Kallu'lu'i ada lam dulu pada lam yang pertama, kallu'lu'i fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuh fayatlubuhu hatta yurrikahu bi babil lud fayaqtulah, rawahu Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa Ibnu Asakir. Artinya,
sedang ia, yakni seorang lelaki yang beriman, menghadapi Dajjal, tiba-tiba Allah membangkitkan Isa bin Maryam. Imam Mahdi memimpin orang yang beriman. Nak lawan Dajjal, tak Allah, kena kepul. Kerana Dajjal ni kuat, dengan sihir dia tak ada mampu lawan dia. Allah sudah menentukan Nabi Isa yang akan bunuh dia. Imam Mahdi pun tak Allah nak lawan dia, apalagi orang lain. Dia sebut dalam hadis, kalau kamu dengar Dajjal mari, kamu sembunyikan diri, jangan pergi hadap, ini bahaya. Kerana sihir dia sangat kuat, jangan main. Yang bahasa kita ni kuat sangat, jangan. Nabi kata jangan. Baca 10 ayat suratul Kahfi, pertahankan diri, jangan. Kalau boleh lari, tak boleh lari, terjun dalam api, jangan terjun dalam sungai. Kita baca dah hadis dulu, jangan. Imam Mahdi dikepung di masjid, mungkin masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sudah dibebaskan oleh orang Islam. Baitul Maqdis sudah dibebaskan dari Yahudi, tapi Yahudi masih ada. Namun Dajjal dan bala tenteranya nak kepung Baitul Maqdis. Maka Allah menurunkan Isa. Tiba-tiba Allah membangkitkan Isa bin Maryam. Ia turun di sisi menara berwarna putih, terletak di timur Dimash, di timur bandar Dimash di Syria, dengan memakai sepasang pakaian yang cantik, dengan melangkah kedua-dua belah, dengan meletakkan kedua-dua belah tangan di atas sayap-sayap dua malaikat bawaan. Apabila ia menundukkan kepalanya, menitislah air darinya, dan apabila ia mengangkat, kelihatan seperti kilatan mutiara menggambarkan kecantikannya. Tidak halal bagi orang-orang kafir mencium baunya, melainkan binasalah orang kafir itu, dan baunya sampai ke akhir pandangan matanya. Orang kafir melarikan diri, ini kehebatan dia. Lalu ia mencari Dajjal sehingga ia dapat membunuhnya di Bablut, kampung Bablut. Kampung ni dekat bandar Tel Aviv, ibu negara Israel. Lalu ia membunuhnya. Hadis ini menyebut kampung tempat Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aman fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu urwatu min Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikahu thumma yamkuthu an-nas 7 sinin laysa baina ithnaini adawah. Al-hadith rawahu Muslim Ahmad. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, akan keluar Dajjal menjadi ujian di kalangan umatku. Ia berada selama 40. Aku tidak tahu 40 hari atau 40 tahun, 40 bulan atau 40 tahun, dia tak apa ingat. Tapi ada hadis yang lain mengatakan 40 hari Dajjal berkuasa. Satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, satu hari macam tiap hari lepas hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Ini masa pemerintahan Dajjal. Satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu. Kita dah baca hadis. Hadis yang dulu kita dah baca. Dan hari-hari biasa. Sahabat tanya macam mana? Hari macam setahun nak semayang. Nabi kata ikut waktu, jangan ikut matahari, ikut waktu jam. Semayang ikut waktu jam, semayang waktu tak boleh. Semayang waktu setahun tak boleh. Ikut waktu. Tidak boleh ikut matahari lagi. Pada masa itu saya macam sebelah begitu juga. Lalu Allah membangkitkan Isa bin Maryam. Rupanya seperti Urwah bin Mas'ud. Kata hadis riwayat ini, rupa dia macam Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud ialah seorang sahabat daripada Bani Thaqif yang mati syahid di kalangan kaumnya. Kita akan baca kisah dalam sirah Nabawiyah. Ia menjadi Dajjal, dia mencari Dajjal
Isa mencari Dajjal lalu membunuhnya. Kemudian ia tinggal selama 7 tahun yang sangat aman sehingga tiada lagi permusuhan di antara dua orang. Ini dia kata 7 tahun. Hadis tadi kata 40 tahun. Wallahu a'lam. Hingga akhir hadis. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain menyatakan turunnya Nabi Isa alaihi salam yang dapat dirojokkan dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Wallahu a'lam.